Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati YB Tuan Haji Bakri selaku Adun Tangga Batu, Yang di-Pertua PAS Kawasan Hang Tuah Jaya Tuan Haji Ramli bin Dalib, penceramah jemputan kita, sahabat saya Cikgu Bat, YDP Kota Melaka Ustaz Sudin, Timbalan YDP Tuan Haji Puhat, pimpinan bahagian bersatu yang hadir, tak lupa juga pada pimpinan PAS yang hadir pada hari ini, hadirin hadirat muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya nak maklumkan keputusan sekarang 2-0, Malaysia leading. Tuan-tuan, saya nak cerita sikit. Semalam saya telefon Haji Ramli, boleh tanya dia. Saya cakap, Tuan Haji, saya panggil dia Mamu, besok ada bola, boleh kita cancel tak? Tak boleh cancel. Dah pakai baju perang, dia cakap kita jalan. Okey. Kalau dah cakap macam tu, dah pakai baju perang, kita jalan. Alhamdulillah, hari ini saya ucap banyak terima kasih dan syabas pada tuan-tuan yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan semangat ini akan berterusan, insya-Allah selama-lamanya. Saya nak cerita sikit. Kalau kita tengok tajuk pada hari ini, ceramah sempena pasca PRU ke-15. Tuan-tuan yang hadir mesti tahu keputusan pilihan raya yang lepas. Adakah kita menang ataupun kita tak menang? Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, mana ada satu gabungan parti politik yang pertama kali masuk pentas pilihan raya umum boleh menang 74 kursi. Ada ke tak ada? Parti kita Perikatan Nasional masuk pentas pilihan raya umum untuk kali pertama, terus menang 74 kursi. Betul tak? Kita tak menang 30 kursi. Kita bukan menang 20 kursi. Kita menang 74 kursi. Betul? Jadi gabungan parti politik kita yang kita namakan Perikatan Nasional ini sudah menunjukkan keserasian, kemantapan dan mendapat sokongan daripada rakyat, khususnya anak-anak muda. Betul? Hari ini kita tengok kenapa kurang anak muda? Pasal anak muda suka dengan aktiviti sukan, suka dengan aktiviti hiburan. Jadi mungkin setengah daripada dorang berfikiran, tak apa, ada anak-anak muda daripada Bersatu saya kontak tadi. Dia tanya saya, KB dia beritahu saya, PAS ada buat live kan? Ada. Nanti kita orang tengok live, lepas tu kita orang tengok lah. Asal kau tak boleh datang? Ada bola lah. Nampak? Dia lagi cerdik. Jadi yang rekod ni kejap lagi, malam kan dia dah habis bola, dia tengok balik. Jadi apa yang kita nak sampaikan hari ini, apa yang saya nak beritahu hari ini, bila kita dah lihat parti yang kita dukung, panji yang kita bawa Perikatan Nasional hari ini telah mendapat tempat di hati rakyat. Kalau kita cerita dekat Kelantan, berapa kita dapat kursi parlimen? 14-0. Kita menang sapu bersih. Betul? Terengganu sapu bersih. Kedah 13-1. Melaka kita menang 3-0 dengan BN.
Betul? Tuan-tuan, yang hadir hari ini banyak daripada Hantuajaya. Nak tak kita rasa kemenangan ni? Nak tak kita rasa kemenangan macam mana YB Haji Bakri dekat Tangga Batu? Nakkah kita rasa kemenangan macam mana Tuan Guru Haji Zul dekat Jasin? Nakkah kita rasa kemenangan macam mana Mas Emirati dekat Masjid Tanah? Kalau kita nak rasa kemenangan pada macam tu, kita kena start kerja daripada sekarang. Kita kena start susun strategi daripada sekarang. Saya dengan Tuan Haji Ramli senang, saya senang berhubung. Dengan Haji Puhat pun sama, saya senang berhubung. Nanti kita akan buat satu mesyuarat untuk kita fikirkan apa matlamat, apa cara kita nak menang dalam pilihan raya yang akan datang. Pilihan raya yang lepas dekat Hantuajaya, nak reverse sikit baliklah cerita lah. Kalau dulu orang cakap kubu kuat Barisan Nasional ni adalah dekat Dun Air Molek. Betul? Dun Air Molek dia cakap dia punya fixed deposit. Hari ni ni dia Pak Ngamat dia tu, Cikgu Salim, antara orang yang banyak membantu dekat Dun Air Molek. Hari ni kita kalah dekat Dun Air Molek kurang lebih 600 undi saja. Betul? Goyang ke tak goyang dia orang ni? Goyang ke tak goyang? Tuan-tuan, saya nak beritahu, bila tengok keputusan, saluran anak muda inilah yang banyak kita menang. Kalau kita fikirkan lagi 5 tahun akan datang, saluran anak muda ni akan meningkat, pergi ke saluran 3, saluran 4. Nampak gayanya kita boleh dapat kemenangan, tuan-tuan. Tapi satu je saya nak pesan hari ni, jangan kita lupa, jangan kita lalai menyantuni diorang. Jangan kita lupa akan pengundi-pengundi kita. Pengundi-pengundi ni ramai. Dekat Hantuajaya itu hari, kita dapat hampir 24,000 undi. Betul? 24,000. Hampir double daripada keputusan pilihan raya negeri yang lalu. Double the vote. Jadi kita kena tahu macam mana kita nak menang hati anak muda, macam mana kita nak menang hati pengundi-pengundi ini secara berterusan, supaya diorang nampak tak ada parti lain yang mampu menggantikan Perikatan Nasional. Dan Perikatan Nasional adalah satu parti yang terbaik dan mereka wajib undi pada pilihan raya yang akan datang. Betul? Tak ada cara lain lagi dah selain kita menyantuni diorang. Anak muda bersukan, tadi YB Haji Bakri tunjukkan pada saya TikTok dia. Dalam satu hari ada 400,000 orang tengok TikTok lambung bola takraw. Betul? 400,000 dalam satu hari. Jadi kita tahu media sosial ini adalah satu peranan yang penting untuk kita menyebarkan kita punya sayap kita, untuk kita menyampaikan maklumat, untuk kita bagi tahu pada orang apa yang kita buat, untuk kita bagi tahu pada orang apa servis yang kita boleh bagi pada dia orang. Hari ini banyak daripada jawatan kuasa bersatu yang hadir hari ini, saya tanya kepada dia orang. Begitu juga Haji Puhat, kalau time banjir dia akan ikut bersama-sama dengan tim kita sukarelawan banjir. Dekat Sungai Putat ada pergi, betul? Masa pilihan raya yang lepas, orang-orang yang rumahnya kena bencana ni, dia ingat kita. Awak datang tolong bersih rumah saya. Betul, saya cakap. Bagilah undi. Saya mesti sokong awak. Nampak? Bila kita bagi servis yang berterusan ni, rakyat dekat luar sana akan nampak bahawa kita ni adalah orang yang buat kerja. Saya pergi ke Padang Serai.
dapat jumpa sahabat Cikgu Bat kat sana. Masa pergi kat sana, saya duduk 2 malam, bawa bendera kecil. Bendera kecil Perikatan Nasional tu saya bawa. Jadi hari yang diorang nak buang undi tu, kereta jalan nak pergi kat sekolah, saya bagi bendera. Bagi bendera. Tiba-tiba ada 2-3 kereta daripada belakang, dia horn. Tin! Alamak, orang marah lah, saya cakap. Kan? Marah lah, dia beratur panjang, kita tahan bagi bendera. Kali saya tengok daripada cermin, alamak, Cina lah, memang confirm dia marah. Tiba-tiba dia buka tingkap, kawan, kasih saya satu bendera. Kat sini kita susah nak dapat undi orang Cina. Kat sana dia cakap, kawan, kasih saya satu bendera. Apa pasal? Mau bendera? Mau? Dia cakap, itu tak boleh pakai, PH tak boleh pakai. Dia cakap, kita sudah kasih dia, dia lagi bikin tight. Dia cakap, wah, ni macam saya cakap, ada harapan. Kita sudah kasih dia, dia sudah peng sama kita. Oh, saya pun bagi dia bendera. Lepas tu datang lagi kereta, orang Cina, orang India pun minta lagi bendera Perikatan Nasional. Akan datang, kita jangan takut. Kalau kita boleh bagi servis yang macam ini, orang Cina baik, orang India baik, orang apa, Kadazan ke apa ke, orang Sabah ke, kalau hari mengundi tu, kalau kita dah bagi servis pada dia, dia mesti ingat dan dia tetap akan pilih Perikatan Nasional. Percayalah. Sebab tu saya beritahu, saya pesan supaya kita jangan terleka. Hari ini kemenangan kita dapat 74 kursi bukan atas sebab usaha kita sepenuhnya, tapi atas sebab usaha pimpinan-pimpinan yang kita, terutama Perdana Menteri yang ke-8 Tan Sri Muhyiddin Yassin, bagaimana servis yang dia telah bagi kepada rakyat sehingga orang gelar Abah. Abah baik, Papa jahat. Abah okey. Tuan-tuan, tengok masa Tan Sri jadi Perdana Menteri, mana ada Perdana Menteri yang menangani 2 krisis secara serentak. Ada yang pernah Perdana Menteri sebelum-sebelumnya menangani krisis ekonomi, tapi tak pernah menangani krisis kesihatan. Tapi Tan Sri Muhyiddin, dia berdepan dengan 2 masalah utama. Masalah kesihatan bukan hanya di Malaysia, dunia sekalipun kena COVID. Yang kedua, masalah ekonomi. Tapi adakah beliau berjaya membawa Malaysia keluar daripada masalah tersebut? Kesannya kita dah nampak hari ini. Kesannya kita dah nampak hari ini. Betul tak? Semua orang yang hadir hari ini, saya percaya 99% telah pun dapat vaksin. Kan? Jadi kerajaan yang macam mana yang rakyat nak? Sebenarnya yang macam itu. Dan kita bila dah tak pegang lagi tapuk pimpinan, bukan lagi Perdana Menteri, jadi apa yang kita harus buat? Kita santuni anak muda, kita santuni masyarakat tempatan kita. Mereka ditimpa musibah banjir, kita hulurkan bantuan. Kalau mereka perlukan sesuatu, apa yang tak ada, kita boleh share. Atau tak boleh juga, tak ada bajet dan misalnya, kita boleh minta derma dan sebagainya. Akhirnya kita boleh membantu orang. Bila usaha-usaha begini berterusan, tak ada orang cakap, tak ada cara lain lagi selain bila sampai pilihan raya, mata dia, otak dia, tangan dia akan pangkah Perikatan Nasional. Ini dah terbukti. Kita hanya pegang Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin pegang Perdana Menteri hanya 17 bulan. Saya ingat tarikh dia ambil angkat sumpah tu, saya memang ingat 1 bulan 3 2020. Pasal apa saya ingat? 1 bulan 3 tu jadi saya. Jadi sampai bila-bila pun saya ingat 1 bulan 3 dia angkat sumpah, jadi saya. Tuan-tuan, masa sebenarnya sangat cepat berlalu. Diam tak diam, kita dah hampir 1 bulan lebih lepas pilihan raya umum.
Hari ini kita tengok yang pegang tampuk pimpinan negara adalah Perdana Menteri daripada Pakatan Harapan, Perdana Menteri yang ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa yang Perdana Menteri dah buat sekarang ni, adakah kita nampak kesannya kepada rakyat? Saya tak nampak apa pun. Sebaliknya asyik membawa isu-isu seolah-olah dia seorang lagi pembangkang yang tak habis-habis. Ada je cerita nak bawa. Macam Haji Ramli cakap tadi, OPN terima dana daripada syarikat judi. Ini benda dah ramai orang cakap dah. Saya ulang lagi, PN terima dana daripada syarikat judi. Dan dah ramai dah pemimpin PN jawab. Dan saya nak jawab lagi supaya kita ingat. Dekat Kelantan ada kedai judi Eko? Ada Ustaz? Terengganu? Kedah? Itu negeri PN ke negeri BN ke negeri PH? Negeri PN, Negeri Perikatan Nasional. Adakah kita tutupkan perniagaan dia? Dia nak bagi kita derma pula. Tak masuk akal. Betul? Masa pilihan raya umum yang lalu, siapa yang jadi calon ni? Haji Bakri jadi calon. Tanya kat Haji Bakri, adakah cukup kita dapat ataupun tak cukup? Macam nak menangis pun ada. Betul? Kita terpaksa berusaha. Calon terpaksa berusaha cari jalan bagaimana cara kita nak bayar budak-budak gantung bendera dan sebagainya. Bukan bayar upah, bayar makan minum pun tak boleh tahan. Ramai. Satu hantu jaya ni ada 4 don. Don Pekalan Batu, ada di don Air Molek, ada don Aikro, ada don Bukit Katil. Jadi 4 don ni merupakan target-target kita akan datang untuk kita pastikan Perikatan Nasional boleh mencapai kemenangan, insya-Allah. Tuan-tuan, suka saya ingatkan sekali lagi, perkara pertama yang harus kita tidak lupakan, yang pertama dalam perjuangan kita adalah terus santuni rakyat. Yang kedua, bantu orang-orang yang susah. Yang ketiga, kita tolong menyelesaikan masalah orang. 3 perkara ni kalau kita mampu buat sehabis baik, bila sampai musim pilihan raya, insya-Allah dah tak ada bendera lain lagi dia nak bangga, dia akan pilih Perikatan Nasional. Betul? Insya-Allah tuan-tuan. Dah berapa minit? Okey. Sebab saya nak maklumkan sebenarnya, lepas daripada ucapan saya nak mohon maaf pada YDP dan pimpinan yang ada pada hari ini, sebab saya terpaksa beredar lebih awal sebab ada 2 program yang melangsung bola. Sekarang ni skor tak tahu apa dah. Jadi tak apa, saya teruskan bagi kepada penceramah yang lain. Mungkin boleh dengar ucapan-ucapan yang lebih bernas daripada YB Tuan Haji Bakri, ada Cik Gubat, sahabat saya, yang memang tuan-tuan jangan bangun, tunggu tengok berapa power dia hentam dia lagi. Tuan-tuan, tanpa buang masa, saya mohon undur diri dulu. InsyaAllah jika ada masa dan kelapangan, kita akan berjumpa lagi. Saya ucapkan ribuan terima kasih, banyak terima kasih kepada pimpinan PAS kawasan Hang Tuah Jaya yang menjemput saya pada hari ini. Dan insyaAllah tuan-tuan, ada masa kita pasti berjumpa lagi. Dan tadi Haji Ramli dah cakap, final nanti kita tengok bola. Final nanti kalau boleh kita pasang big screen kat sini, boleh? Kita ramai-ramai datang tengok bola final, Malaysia masuk final, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.